Hi everyone, welcome to my channel. I am Mr. Supertech So. In my channel, you will be learning some new skill from Malay language and English language. Without wasting much time, let's go! Hai murid-murid, hari ini Cikgu So akan membimbing Anda untuk membina ayat untuk tema yang pertama iaitu kekeluargaan. So, hari ini Cikgu So akan mengajak Anda untuk membina ayat untuk dua topik yang berlainan iaitu nombor satu, suasana di halaman rumah dan yang kedua, cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. So, pastinya murid-murid sudah dapat perhatikan, okay, untuk topik yang pertama, okay, kita akan tulis ayat tentang suasana dan ayat yang kedua berunsurkan ataupun ayat jenis fakta iaitu cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. So, murid-murid sila berikan perhatian semasa Cikgu So memberikan penjelasan. So, mula-mula kita tengok pada arahan yang diberikan. Gambar di bawah menunjukkan suasana di halaman rumah di sebuah kampung. So, latar tempat yang diberikan ialah di sebuah kampung. So, tulis 5 ayat yang lengkap tentang suasana di halaman rumah itu, okay, berdasarkan gambar. Halaman rumah bermaksud di hadapan rumah. Okay, mula-mula kita perlu tetapkan satu watak utama. Sangat jelas di sini kita ada 10 orang watak. Okay, mereka ialah ahli keluarga. Di sini terdapat sebuah keluarga sahaja. Okay, kita tetapkan watak, yakni watak utama Ali. Okay, maksudnya, okay, nanti kita akan tulis, okay, sesiapa watak yang ada di dalam ni ialah, okay, seperti Abang Ali, Kakak Ali dan sebagainya. Okey, ini Nenek Ali, sangat jelas. Bapa Ali, Ibu Ali. Okey, so kamu nak tetapkan, okay, siapa juga pun boleh. Yang ni kakak sulung Ali. Okey, yang ni abang sulung Ali. Yang ni kakak ngah Ali, bermaksud kakak kedua. Okey, yang ni adik lelaki Ali. Yang ni adik perempuan Ali. Dan yang ini adik bongsu Ali. Bermaksud Ali ialah anak keempat. Ya, anak keempat daripada 7 orang adik-beradik. So, apakah yang mereka sedang lakukan? Nanti Cikgu So akan berbincang. Dan sekarang kita tengok alat yang terdapat dalam gambar ini. Okey, nombor 1, cat bukan cat. Okey, kita guna cat untuk mengecat dinding rumah kita supaya kelihatan cantik kan? Yang kedua, berus. Okey, yang ni berus cat. Yang ketiga, tempat ini kita namakan sebagai anjung rumah. Keempat, ampaian. Kelima, penyangkut pakaian ataupun dalam bahasa Inggeris kita akan namakan sebagai hanger. Okey, cangkul. Dan penjodoh bilangan untuk cangkul ialah sebilah cangkul. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah basikal. Mengapakah Cikgu So tulis basikal di sini? Kerana ramai murid yang tidak tahu bagaimana untuk mengeja, okay, perkataan basikal ini. Mereka akan tulis seperti bicycle dan sebagainya. Okay, yang itu perkataan yang mudah tetapi ramai murid yang akan buat kesalahan. Betul tak? Okay. So, sekarang kita akan carikan 5 aktiviti yang kamu dapat lihat dalam gambar ini. So, biasanya kita akan bermula dengan aktiviti yang paling mudah. Okay, nombor 1, menghulurkan. Okay, memberikan pun boleh, menghulurkan pun boleh dan ingat, menghulurkan penyangkut pakaian ataupun memberikan penyangkut pakaian. Okay, dan kata sendi nama yang perlu kita letakkan ialah kepada. Menghulurkan penyangkut pakaian kepada, okey, kepada kakak sulungnya. Okey, yang ni ialah okey, kata kerja yang pertama. Kata kerja yang kedua, mengajar adiknya menunggang basikal. So, bermaksud adik ini dia tidak berapa mahir untuk membawa basikal ataupun menunggang basikal. So, abang ini sedang mengajar adiknya untuk menunggang basikal. Okay, kita tengok, okay, pada gambar aktiviti yang ketiga. So, menggali lubang. Ataupun kamu nak tulis menggemburkan
tanah pun boleh. Okey, menggali lubang. Menggali lubang menggunakan cangkul. Okey, untuk menanam pokok yang dipegang oleh ibu ini. Okey, lihat. Dan yang keempat, mengecat dinding rumah. Mengecat dinding rumah. Dan yang terakhir, menjaga cucunya. Okey, cucu bermaksud sunzi. Okey, faham? So, apabila kita dah senaraikan semua kata kerja yang diperlukan, kita akan membina ayat sekarang. So, kita tengok pada aktiviti yang pertama yang kita telah senaraikan tadi. Okey, so di sini. Okey. Kakak Ali, kakak Ali menghulurkan sebuah penyangkut pakaian kepada kakak sulungnya ataupun kakak ngah Ali menghulurkan sebuah penyangkut pakaian kepada kakak sulungnya, supaya dapat menyidai pakaian yang baru dibasuh di ampaian. Kakak ngah Ali menghulurkan sebuah penyangkut pakaian kepada kakak sulungnya supaya dapat menyidai pakaian yang baru dibasuh di ampaian. So, kalau kamu nak tulis kakak kedua Ali pun boleh, ataupun kita namakan kakak ngah Ali. Untuk aktiviti yang kedua, kita lihat pada sini. Abang sulung. Abang sulung bermaksud abang yang paling besar. Abang yang pertama. Abang sulung Ali mengajar adik perempuannya menunggang basikal dengan berwaspada. Berwaspada bermaksud berhati-hati supaya tidak terjatuh. Yang ini sangat mudah saya rasa. Kita tengok pada aktiviti yang ketiga. Ali. Sekarang ni Ali. Ali. Ali ialah watak utama dalam topik ini. Dalam gambar ini, Ali menggali lubang menggunakan sebilah cangkul. Ali menggali lubang menggunakan sebilah cangkul supaya ibunya dapat menanam anak pokok buah rambutan yang baru dibeli. Biasanya kalau dia isi macam ni, ini ialah anak pokok yang baru dibeli. Di manakah kamu boleh membeli anak pokok? Kamu boleh membeli di pasar tani ataupun tempat yang jual pokok-pokok bunga. So mudah didapati. So, sekarang kita tengok pada aktiviti yang keempat. So, adik lelaki ataupun ayah Ali dan adik lelakinya, kita dahulukan ayah. Ayah Ali dan adik lelakinya mengecat dinding rumah yang telah pudar warnanya. Pudar bermaksud warnanya telah luntur. Menjadi semakin tidak kelihatan. Alright. So, ayah Ali dan adik lelakinya mengecat dinding rumah yang telah pudar warnanya supaya kelihatan ceria, supaya kelihatan cantik pun boleh. Kita tengok pada aktiviti yang terakhir. Nenek Ali sedang menjaga adik bongsunya yang baru pandai berjalan di anjung rumah. Tempat ini kita namakan anjung rumah. Sambil memerhatikan, melihat ahli keluarganya beraktiviti di halaman rumah. Faham? Saya rasa sangat mudah. Nenek Ali sedang menjaga adik bongsunya yang baru pandai berjalan di anjung rumah sambil memerhatikan ahli keluarganya beraktiviti di halaman rumah. Next. Kita masuk ke tajuk yang kedua. Kita lihat arahan yang diberikan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan. Apakah langkah untuk mengeratkan hubungan ataupun saya kata dengan perkataan lain supaya hubungan antara ahli keluarga menjadi semakin baik. So, tulis 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara mengeratkan hubungan kekeluargaan berdasarkan gambar. So, murid-murid sangat jelas di sini. Kamu tidak boleh gunakan seorang, dua orang, ahli, abu dan sebagainya. Apabila kita tulis ayat jenis fakta ini, kita akan gunakan kita, setiap orang, setiap individu, ibu bapa, anak-anak, masyarakat dan sebagainya. So, kita tulis jenis ayat yang ayat fakta ini, ayat jenis fakta ini, kita akan gunakan subjek seperti Cikgu So yang telah senaraikan tadi. So,
Kita tengok pada gambar yang diberikan, nombor 1. Okey, untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, kita boleh bergotong royong melakukan sesuatu aktiviti. Yang kedua, kita boleh berkumpul dan berbual-bual. Okey, pada hujung minggu kamu boleh berkumpul dengan ahli keluarga, okey, kerana setiap ahli keluarga tidak bekerja dan tidak belajar pada hari itu, so kamu boleh berkumpul dan berbual-bual. Yang ketiga, okey, melakukan aktiviti riadah. Yang keempat, kita perlu melawat ataupun menziarahi ahli keluarga yang sakit. Dan yang terakhir, kita boleh menyambut hari lahir ahli keluarga kita. Okey, menyambut hari lahir ataupun hari jadi ahli keluarga kita. So, kita tidak perlu letakkan huruf besar untuk hari lahir ni kerana okey, ini adalah frasa kata nama right? So, tidak perlu diberikan kata huruf besar. Okey. Sekarang kita akan membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan. So, kamu boleh mula dengan kita, okey, ataupun setiap individu. Kita harus bergotong royong melakukan sesuatu aktiviti bersama keluarga. Kita harus bergotong royong melakukan sesuatu aktiviti bersama keluarga seperti membersihkan rumah untuk, okey, memupuk semangat kerjasama. Okay, kita boleh bergotong royong ataupun kita harus bergotong royong melakukan sesuatu aktiviti bersama ahli keluarga seperti membersihkan rumah supaya memupuk semangat kerjasama. Okay? Nah, kalau kamu ada semangat kerjasama antara ahli keluarga, cikgu rasa, cikgu pasti setiap aktiviti itu dapat dijalankan dengan mudah dan senang. Okey, kita lihat pada aktiviti yang kedua. So, setiap ahli keluarga boleh berkumpul dan berbual-bual pada hujung minggu supaya dapat berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh ahli keluarga dan mencari jalan bersama. Okey, dan mencari jalan penyelesaian bersama. Okey, kamu boleh tambah di sini dan mencari jalan penyelesaian bersama. Okey, cikgu so baca sekali lagi. Kita boleh berkumpul dan berbual-bual pada hujung minggu ataupun setiap ahli keluarga boleh berkumpul dan berbual-bual pada hujung minggu supaya dapat berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh ahli keluarga dan mencari jalan bersama. Okey, dan mencari jalan penyelesaian bersama. Okey, kita tengok pada aktiviti yang ketiga. Kita boleh melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga seperti berkelah dan bersenam pada waktu lapang supaya dapat meluangkan lebih banyak masa untuk beraktiviti bersama. Sekali lagi, kita boleh melakukan aktiviti riadah bersama ahli keluarga seperti berkelah dan bersenam pada waktu lapang supaya dapat meluangkan lebih banyak masa untuk beraktiviti bersama. Beraktiviti. Cikgu so tertinggal satu I di sini. Beraktiviti bersama. Dah siap? Kita pergi kepada ayat yang keempat. Kita harus menziarahi ahli keluarga yang sakit di rumah atau di hospital untuk, kenapa? Untuk menunjukkan keprihatinan terhadap mereka agar sembuh dengan cepat. Kalau kita ada pergi ke hospital ataupun di rumah, kita ada menjaga, kita ada bertanyakan khabar, menyampaikan khabar kita kepada ahli keluarga dan pastinya mereka berasa akan lebih lega dan lebih gembira dan penyakit itu akan sembuh dengan cepat. Kita harus menziarahi ahli keluarga yang sakit di rumah atau di hospital untuk menunjukkan keprihatinan terhadap mereka agar sembuh dengan cepat. Dan ayat yang terakhir, kita boleh menyambut hari lahir ahli keluarga supaya mereka berasa disayangi dan dihargai. Cikgu so berasa setiap daripada kita ni, kita suka ahli keluarga kita menyambut hari lahir bersama supaya kita tidak terasa diabaikan. Betul tak?
Setakat inilah perkongsian Cikgu So bersama murid-murid pada hari ini. Sekiranya kamu terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang soalan, kamu boleh type di ruangan komen di bawah. Okey, jangan lupa subscribe dan turn on notification anda untuk mengikuti perkembangan ataupun pengajaran Cikgu So. Okey, bye. If you like my channel after watching my videos, don't forget to subscribe and like my video. That's all for today. Bye.